Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat dah ini? Alhamdulillah, saya panggil cikgu ni untuk kita berbincanglah sedikit perkara yang berkaitan dengan PDP sekolah kita. Itulah memandangkan cikgu dah panggil ni nak bincang secara serius lah tentang PDP ni. Saya pun ada bawa lah analisa PDP untuk murid-murid tahun 1 hingga tahun 6. Okey. Alhamdulillah kita boleh jumpa orang. Jadi kita perlu sedikit perbincangan berkaitan dengan prestasi lah cikgu. Prestasi PBS pentadsiran sekarang sekolah di sekolah kita lah. Jadi saya nak tahu lah macam mana keputusan tahap tahun 1 hingga ke tahun 6 lah. Kalau boleh cikgu terang tahap 1 dulu lah cikgu. Okey, kita tengok tahap 1 dulu cikgu. Kalau kita tengok tahap 1 ni, secara keseluruhannya cikgu, kita boleh simpulkan kata tahap 1 ni dapat mencapai yang mendapat tahap TP 2 ke bawah tu tak ramai sangat lah. Okay, Alhamdulillah keputusan tu agak baik. Kita perlukan tahap 3 ke atas lah untuk mereka lulus peperiksaan kan. Untuk yang tahap 1 hingga 2 ni kita perlu lihatlah berapa orang, berapa ramai dan siapa murid-murid yang tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3 tu yang belum melepas inilah, berapa orang. Okey, berapa orang tu yang belum melepas ini. Kita dah buat dah mesyuarat dia dan hasil perbincangan dia macam ni. Kalau tahap 1 tu konten taker ni dari 1 Mahsuri 2 orang. Yang kurang menguasai 3M tu dari 1 Mahsuri ada 4 orang. Maksudnya campur dua sebab ni menjadikan dia 6 orang. 2 Mahsuri 7 orang. 3 Mahsuri 2 orang. Okay juga. Bila kita dah dapat keputusan ni tahap murid dan berapa orang, kita perlu mencari sesuatu lah bagaimana kita nak meningkatkan prestasi mereka lah. Jadi saya hendaklah isu-isu mengapa mereka ini mendapat tahap 1, 2 dan apa isu dia juga, isu-isu yang penting lah kenapa budak ni tak boleh menguasai tahap 3 ni. Isu utama dia yang penting. Ya, kalau kita tengok kalau konten taker ni of course lah peranan PKM lah, kita kena buat sesuatu lah. Tapi saya rasa PKM dah ambil tindakan lah terhadap 2 orang murid ni yang konten taker yang tentang kurang menguasai 3M ni ialah hasil yang kita dapati dari era pandemik dulu. Bila era pandemik ni ada pembelajaran dalam rumah kan, jadi online. Bila timbul timbul pembelajaran secara macam ni, kita dapati murid-murid hadapi masalah bila belajar dalam rumah, sebab perlu dimonitor oleh ibu bapa, sedangkan ibu bapa pun mereka tak dapat membantu sama. Okey, tadi cikgu cakap masalah penting ni memanglah sekolah kita ni prestasi tidak hadir ke sekolah ni ada kurang memperhatikan dan kita pula ditempuh oleh pandemik COVID-19. Jadi saya masalah penting ni kita perlu selesai dulu. Setahu saya kita dah bincang dengan KM berkaitan dengan penting ni. Betul. Jadi beberapa orang yang telah kita ambil tindakan lah. Dan kita pun telah memberi tunjuk sebab kenapa mereka tidak hadir ke sekolah. Sebab ini adalah punca pertama lah kita kenapa murid-murid tidak dapat menguasai tahap 3. Ya? Ada lagi tak isu-isu itu lain pada konting? Okey juga, tadi isu pertama kita konting. Jadi saya nak tahulah isu yang lain pada konting nanti pokok ada.
tak ikutkan kalau kita tengok masalah ibu bapa lah. Ibu bapa sendiri pun dia pun tak berapa berat lah. Mereka tak membantu lah. Tak ambil tahu lah. Okay. Tentang kerja-kerja murid yang sepatutnya dihabiskan di rumah kan. Yang selalu cikgu bagi tak buat. Jadi cikgu kena ambil tindakan lah untuk budak ni. Lain cikgu? Selain daripada tu ada juga dari murid-murid sendiri, sikap mereka. Dan kita kena pasti yang ada beberapa orang murid ni memang layak ke PPKI sebab mereka hadapi masalah. Dan kita cuba untuk beritahu ibu bapa yang mak bapak mereka bahawa mereka tu layak untuk pergi ke PPKI. Masalahnya ibu bapa ni mereka tak nak macam mengaku hakikat bahawa anak-anak mereka hadapi masalah. Enggan isi borang sebab banyak prosedur yang perlu dibuat. Tetapi kita sekarang ni alhamdulillah kita dah dapat menyedarkan mereka dan sedang dalam prosedur lah untuk menghantar murid-murid, 2-3 orang murid ni untuk ke PPKI. Tadi cikgu cakap ada murid yang bermasalah untuk kita hantar ke PPKI. Jadi kita kena ambil prosedur yang tertentu lah, yang betul lah juga. Kita tak boleh memanggil atau menghantar budak terus ke hospital. Kita perlu dapatkan keputusan ataupun kelulusan daripada ibu bapa itu sendiri. Bila mereka bersetuju, kita menghantar. Itu pun mungkin menyebabkan prestasi kita jatuh lah. Tapi kita kena buat lah. Kita kena buat supaya kita boleh hantar murid-murid ni ke PPKI lah. Tadi cikgu juga ada juga sikap murid yang malas. Ini disebabkan oleh sikap ibu bapa mereka lah, yang tidak ambil berat tentang pembelajaran kita lah. Jadi kita perlu buat sesuatu lah. Jadi saya harap kita akan berbincang dengan perwakilan hak ehwal murid untuk membuat sesuatu lah, sama ada kita buat demonstrasi dengan baris supaya menyedarkan mereka. Okey cikgu. Cikgu. Macam apa ni dari segi ni ke kemahiran 3M ni kan. Cikgu tiap kali kita tengok kita alhamdulillah lah cikgu yang ada kan dah ambil inisiatif macam Cikgu Siti Rozia. Dia buat program didik kan. Program didik sayang tu datang awal pagi sebelum bermulanya waktu sekolah. Dia akan kumpul murid-murid yang ada hadapi masalah 3M ni, dia ajar mereka. Alhamdulillah ada peningkatan. Dan the other one cikgu program yang kita buat dalam bahasa Inggeris. English monthly program. Kita tengok memang cikgu-cikgu bahasa Inggeris telah mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik untuk murid-murid tahap 1 dan 2. Dan alhamdulillah dah berjaya lah cakap ni. Betul cikgu, saya baru bisa lihat Cikgu Roziah buat pada pukul 7.30 pagi. Saya harap kurang kuasa E3M ni akan makin kurang lah. Makin kurang dan budak boleh akan bertambah juga. Begitu juga dengan cikgu cakap yang bahasa Inggeris tadi. Saya lihat tahap 2 ke bawah ni kebanyakannya adalah bahasa Inggeris. Saya haraplah dengan bulan bahasa Inggeris tu dapat meningkatkan prestasi budak kita lah daripada akan datang, supaya kita dapat mengurangkan lagi lah. Di sini kalau kita tengok analisis cikgu, cikgu tengok analisis tu tahap 1 cikgu, kita ada 2 orang saja murid Tegar ni. Lepas tu tahap 2 hanya ada 4 orang saja yang masalah Tegar lah. Penting yang kita anggap perlu diambil tindakan lah. Kalau 3M juga, kalau kita tengok ni analisis ni ramai juga juga yang kurang menguasai. Kalau boleh cikgu kita pastikan. Dan kalau kita tengok kalau tadi tahap 1 tu, ni tahap 2, kita lihat bahawa Ponteng Tegar ni dah bertambah, tapi kurang menguasai 3M tu dah dapat diatasi. Memandangkan lepas PKP tu, jadi kita dah mula dengan pembelajaran bersemuka, and it helps a lot lah cikgu. Murid dah boleh menguasai kemahiran. Jadi kita pastikanlah pemulihan kita, Cikgu Mas Ayu
mengambil berat lah tentang budak-budak yang tidak dapat menguasai 3M ni, terutama bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris juga. Kita ambil tindakan yang lebih baik cikgu. Okey cikgu, program cikgu, kita dah buat program apa cikgu kita nak ambil tindakan ni? Program-program yang perlu kita jalankan lah di sekolah kita ni. Salah satu tadi cikgu dah sebut bulan bahasa Inggeris. Satu. Kan lepas bila kita dah tengok kejayaan, kita dah tengok cikgu-cikgu yang bertungkus lumus, kita betul lah dapat cikgu-cikgu bahasa Inggeris yang bertungkus lumus, and then dah jadi macam satu contoh melihatkan kejayaan tersebut. Cikgu syorkan panitia-panitia yang lain pun berbuat demikian. Okey cikgu. Kita tengok cikgu, kadang-kadang kita kena tengok balik lah. Kadang-kadang murid ni dia tak berapa seronok sangat tentang pembelajaran, mungkin teknik tu. Teknik mengajar cikgu kita ni, kita perlu lihat lah. Perlu lihat supaya dia mengikut teknik yang betul lah. Supaya budak menarik minat budak-budak lah. Instead of chop and talk. Ya, kita tak mau lah. Kalau boleh kita adakan balik abad-abad PAK21. Jadi kita penting itu juga. Okey juga. Dari satu mereka ni belajar mesti pengalaman lah. Jangan hanya mendengar saja. Bagi budak-budak ni yang mendapat lah. Okey juga. Baik cikgu. Mereka murid-murid ni yang akan mengendalikan everything. Cuma cikgu hanya monitor je. Ya. Kita maksudnya bukan berpusat kepada cikgu lah. Ya, berpusat pada murid. Okey cikgu, kita perlu buat sesuatu lah cikgu. Tadi kita dah buat dah isu. Cikgu dah beritahu saya isu-isu yang kita perlu bangkitkan. Yang kedua, cikgu dah bagi saya program-program yang perlu kita jalankan lah agar dapat meningkatkan pencapaian budak-budak ni. Lepas tu juga ya, yang akhir kali cikgu, kita perlulah buat dialog prestasi dengan guru-guru kita, dengan guru-guru kita itu. Dialog prestasi ni penting tu, supaya kita dapat feedback daripada guru kita lah. Okay, macam mana kita tarik apa semua kita dapat bila agak-agak selepas periksa ni. Selalunya kita akan buat dialog prestasi selepas periksa lah. Bila dapat dalam seminggu tu periksa, lepas tu cikgu akan mark paper semua, and then the second and third week tu bila dapat tu kita akan mulalah analisa keputusan mereka, dan kita akan masuk untuk mesyuarat panitia. Okey ke? Kita buat persiapan ni, cikgu saya nak lah cikgu dapat keputusan akhir tahun ni, kita lihat balik lah. Saya nak nama-nama sedarai tahap 1 dan tahap 2 ni, sedarai nama murid dah kita ambil dan mata pelajaran dia. Jadi kita senang, kita nak tengok murid mana yang meningkat. Lepas tu saya nak lah daripada isu peperiksaan analisis keputusan PBD lah, minta dia selipkan satu salinan lah. Lepas tu yang mana murid gagal, mata pelajaran mana yang kita perlu tengok lah, supaya kita dapat atasi mereka ni. Kemungkinan kita buat dialog atasi ni, kita boleh tengok lah murid-murid, kelemahan murid-murid kita di mana, dan mungkin guru kita perlu diberi teknik-teknik lah yang lebih sesuai agar mereka dapat mengajar dengan lebih berkesan lah. Okey juga. Cikgu apa kata kita jemput seseorang untuk buat PLC tentang teknik-teknik pengajaran ni regarding the PAK21 ni, penting sangat. Okey. InsyaAllah lah nanti saya akan dapat daripada PPD lah berkaitan dengan teknik-teknik mengajar dengan lebih baik lah daripada SIT kita. Memang perlu lah pandangan TS25 ni kan. Kita pun dah masuk TS25. Saya akan panggil untuk mereka ni berkhusus lah macam mana nak mendapatkan PDP yang lebih berkesan, terutamanya penulisan RPS kita supaya dia lebih berkesan dan lebih baik. Jadi apa yang kita buat ni, saya harap kita dapat meningkatkanlah pencapaian murid-murid kita ke tahap yang lebih baik, terutamanya tahap 6 lah. Sebab saya lihat di sini tahap 6 ni amat kurang lah. Dan tahap 1, 2 semakin lama semakin beransur. Cikgu sebab tu lah perlu kita jemput orang, sebab saya tengok ni cikgu-cikgu kita ni macam takut-takut bagi, rasa takut untuk bagi TP5, 6
bagi mereka is terlampau tinggi sangat ya, kan. Jadi saya rasa sebenarnya boleh kalau kita bagi kerja projek apa semua kan, kena dedahkan pada cikgu-cikgu semua lah. Okey, insyaAllah nanti saya bagi kita bagi pendam dan junior kita supaya mereka dapat menanda tahap yang lebih betul lah. Sebelum ni kita dalam keadaan yang tak berapa takut nak tulis bawah sangat pun takut, nak kena atas pun takut. Ya. Jadi kalau cikgu kita dapat pendedahan, mungkin dia akan confident lah untuk jadi makam. Okey cikgu, setakat tu tadi pun kita bincang berkaitan dengan prestasi sekolah kita cikgu. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah cikgu kerana budi kita berbincang-bincang berkaitan dengan prestasi bahasa sekolah kita. Ya. Ya.